Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin muslimat, para pelajar, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufik daripada Allah. Kita dapat bersama-sama pada hari yang terakhir, sesi yang terakhir, yang mana mudah-mudahan dengannya Allah memberikan kepada kita kefahaman dan Allah mudahkan kita untuk mengingati apa yang telah kita pelajari sepanjang 2 hari ini, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, terus kita melihat pada halaman yang ke-64. Betul kan, halaman 64 yang kita akan masuk pada membahaskan dhabit ma yajzi'i fil udhiyah, iaitu tanda-tanda binatang yang boleh dibuat korban. Dhabitul majzi'i fil udhiyah as-salamatu min kulli aib yang qusul lahmi aw ghairihi mimma yu'kal, iaitu tanda binatang yang boleh dibuat korban ialah sejahtera daripada mana-mana kecacatan, yang mana kecacatannya itu mengurangkan daging atau lainnya daripada bahagian yang dimakan. Bermakna kita bukan sahaja memerlukan untuk melihat 4 tanda tadi, iaitu awra', kemudian arja, ajfa, kemudian kena tengok al-maridah dan juga perlu melihat kepada al-jarba, iaitu kurap, 5 perkara tadi. Di samping adanya 5 perkara tadi, kita perlu melihat juga kepada tambahan daripada perkara-perkara tersebut, iaitu mana-mana perkara-perkara yang tergolong di antara yang mempunyai aib, aib. Yang mana aib itu sama ada mengurangkan daging ataupun bahagian lain yang boleh dimakan. Tu. Tamam? Baik. Yang pertama, yujzi'il khasiyyu li'annahu sallallahu alaihi wasallam, iaitu boleh dibuat korban binatang yang dikasih. Dikasih maksudnya yang dimandulkan, yang dimandulkan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 biri-biri yang dikasih, yang dikasih. Ai khasiyaini wa jabara ma quti'a minhu ziyadati lahmihi taiban wa katharatan, iaitu dan diganti bahagian yang dipotong daripadanya untuk menambah daging yang lebih baik dan lebih banyak. Baik. Ini saya juga rujuk dalam kitab yang lain, iaitu dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kitab Hasyiah Al-Bajuri. Al-Bajuri, iaitu tidak mengapa dan sah berkorban dengan haiwan yang dibuang telur, yakni yang dikasih, yang dimandulkan, kerana yang macam kitab ni sebut tadi, kekurangannya itu menjadikan ia lebih gemuk, bertambah daging dan lebih enak dagingnya. Bila haiwan itu dikasih, daging itu akan bertambah, dagingnya akan bertambah dan juga akan lebih enak. Jadi menyebabkan dikasih itu bukanlah sebuah ataupun suatu yang mengaibkan daging tadi. Sebab bila sebut aib, dia adalah yang qusul lahmi, iaitu mengurangkan daging. Kemudian tujzi'ul maksuratil qarni ma lam ya'ib lahmi, iaitu boleh dibuat korban binatang yang maksuratil qarni, iaitu binatang yang patah tanduk, ma lam ya'ib lahmi, tanduk selagi dia tidak mengurangkan daging, maka boleh, boleh dibuat korban binatang tadi itu, walaupun patah tanduk ataupun istilah lain pecah tanduk. Wa indumia bil kasri wa lihadha la yadurru faqduhu khilqatan fa in aibal lahmu darra kal jarabi wa ghairihi wa dhatul qarni aula li khabar. Baik, sebelum kita masuk situ, sekalipun berdarah disebabkan patahnya, kalau tanduk tu patah sekalipun boleh dibuat korban. Kemudian apa tadi?
Walihadza la yadur. Boleh dibuat korban. Faqduhu hilqatan. Iaitu begitu juga tidak mengapa ada kekurangan pada kejadiannya. Namun sekiranya mencacatkan dagingnya, mencacatkan dagingnya, maka tidak boleh dijadikan binatang korban. Seperti jarabi, penyakit kurap, itu tak boleh dibuat korban. Wa ghairihi, dan selainnya. Dan selainnya. Bermakna kalau ada mana-mana penyakit, mana-mana penyakit ataupun beberapa kekurangan, tapi kekurangannya itu tidak mengurangkan daging, maka itu boleh dibuat korban. Ya. Sebab itu saya sebut syaratnya mudah saja, asalkan tak kurang daging, boleh buat korban. Ni untuk bab ni. Asalkan tak kurang daging, boleh buat korban. Ya, patah tanduk, kemudian dikasih, itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Wadhatul qarni awla li khabar. Binatang yang mempunyai tanduk itu lebih baik, lebih diutamakan, kerana lebih diutamakan. Kerana apa? Kerana iaitu ianya lebih elok dipandang. Al-aqranu itu. Ini kerana lebih baik dipandang. Wali annahu ahsan munzaran. Lebih baik dipandang. Jadi kalau nak cerita boleh tak boleh? Boleh jawapannya. Nak berkorban dengan binatang yang patah tanduk, yang pecah tanduk. Boleh. Tapi kalau nak cerita daripada sudut yang lebih baik, yang lebih sempurna, jawapannya bertanduk. Jawapannya bertanduk. Yang ketiga, la yadur dhahabu ba'dil asnan li'annahu la yu'athir fil i'tilafi wa naqsil lahmi falau dhahabal kullu dhurra li'annahu yu'thar fi dhalika. Baik. Tidak mengapa kalau tercabutnya sebahagian gigi kerana ianya tidak memberi kesan pada mengurangkan dagingnya. Maknanya pada masalah yang ketiga ini, kalau lembu tadi itu ataupun unta, dia ada sebahagian gigi sahaja. Sebahagian gigi sahaja ataupun patah sebahagian gigi sahaja. Maka di situ boleh dibuat korban. Boleh dibuat korban kerana ianya tidak memberi kesan. Falau dhahabal kulli, tapi kalau dhahabal kullu, tapi kalau hilang semua, maknanya patah semua, dhurrun, dhurrun, tidak boleh. Li'annahu yu'athiru fi dhalika, kerana ia memberi kesan. Memberi kesan kepada perkara tersebut. Baik. Maksud memberi kesan di sini bukanlah memberi kesan kepada daging. Bukanlah memberi kesan kepada daging. Namun dia memberi kesan kepada apa? Cuba jawab. Kau ada yang tahu? Nutrisi. Okey lagi. Kenapa bila giginya tu tertanggal semua menyebabkan binatang itu tidak sah dibuat korban? Tapi kalau sebahagian boleh. Kenapa? Tadi siapa jawab? Fahmi Ismail jawab nutrisi. Jawapannya nutrisi. Jawapan selainnya mungkin sakit. Okey, lagi nak lebih tepat lagi. Kenapa binatang tersebut tidak boleh dibuat korban? Sedangkan gigi itu tidak pun memberi kesan kepada kekurangan daging, tidak pun memberi kesan kepada bertambahnya daging. Ya Allah, Masya Allah, ahsanta Imran Rosli. Itulah jawapannya. Mungkin sebab tak boleh makan. Bila tak boleh makan, apa jadi? Kurus. Jadi kurus. Sebab itu ulama menyebutkan, iaitu dalam kitab Mughni Muhtaj. Dalam kitab Mughni Muhtaj dan juga dalam kitab Hasyiah
Asyiatul Bajuri. Dalam 2 buah kitab ini, bahkan dalam kitab yang kita sedang baca ini, menyebutkan bahawa bila lembu itu ataupun unta ataupun kambing patah semua gigi, maka ianya mendatangkan aib kepada si haiwan tadi, kerana tidak boleh makan dengan betul. Bila tak boleh makan dengan betul, apa yang akan terjadi? Maka dia akan kurus. Bila kurus, apa jadi? Maka dia tidak boleh dibuat korban. Tu. Kerana terlampau kurus. Iaitu apa tadi? Al-ajfa. Ya, al-ajfa. Iaitu penyakit kurus kering. Tapi dia bukanlah penyakit. Dia tak boleh makan. Tapi dia lebih kurang kepada itu. Dia jadi kurus kering nanti. Tamam? Baik, terima kasih semua. Jadi kita masuk yang seterusnya. Mana ya? La yujzi'u maqtu' ba'dul udhuni wa in kana muka surat 64. Ya, muka surat 64. Al-udhuni wa in kana yasiran li dhahabi ju'zin ma'kulin. Tak boleh ya kalau binatang tadi itu terpotong ba'dul udhuni, iaitu terpotong sebahagian telinganya. Ya, bahagian telinga lembu tu panjang besar. Kan? Kalau dia terpotong sedikit tidak boleh. Tidak boleh. Wala saiman, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kullul udhuni wa in kanat makhluqah bila udhunin dur. Bikhilafi faqidatu dhar'i aw aliyati awil dhanbi khul. Apa tu kita sebut? Babu maja'a fi khalqi. Fi khalqi. Tu. Apa tu saya nak sebut pun tak pasti dah. Dia khalaqa. Sebab kita nak kata dia kejadian. Kalau khuluqah lain. Khuluqah dah jadi akhlak. Tu. Saya pun tak ingat lah pebarihnya. Minta maaf lah. Fa'innahu la yadur. Fa'innahu la yadur. Sekiranya ia, mana tadi? Wala saiman tadi kan? Sekalipun sedikit. Ia kerana hilang sebahagian yang boleh dimakan. Ya, sebahagian yang boleh dimakan. Apatah lagi keseluruhan telinga. Wala saiman kullul udhuni. Iaitu apatah lagi kalau seluruh telinganya tak ada. Maka tak boleh. Ya, maka tak boleh. Jadi, untuk yang keberapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni bahas tentang telinga. Telinga yang terpotong sedikit tak boleh dijadikan korban. Wala saiman kullul udhuni. Apatah lagi kalau semua, lagilah tak boleh. Tamam? Wa in kanat makhluqah, baik sekiranya kanat, yakni si ibu melahirkan anaknya dalam keadaan tanpa telinga. Bila udhunin dur, maka tidak boleh dijadikan korban. Ya, maka tak boleh dijadikan korban. Bi khilafi faqidatun, ya, berlainan dengan binatang al-dhar, iaitu tidak ada karung susu, awil aliyah, yakni betis, atau secara semula jadi, maka tidak mengapa. Yang ni. Okey, baik. Maksudnya di sini, kalau misalan tak ada telinga, maka tak boleh. Ataupun dia terpotong, maka juga tak boleh dibuat korban. Tetapi kalau dia punya karung susu itu, karung susunya itu makna tempat susu, kemudian dia punya betis, kemudian dia punya ekor, memang secara semula jadi, memang tak ada sejak lahir, maka boleh dibuat korban. Maka boleh dibuat korban. Kerana semula jadi. Boleh dapat tak yang tu? Boleh dapat tak? Boleh. Alhamdulillah. Baik, kita masuk yang seterusnya. Contoh misalan. Contoh misalan. Sekejap saya nak tengok. Saya dah terang semua belum? Okey, belum.
Kita masuk yang terakhir dulu tuh. Baru saya akan buat soalan tadi. Untuk soalan yang saya nak tanya tadi. La maqtu' ba'di dhanabi. Ya, ba'di dhanabi wa in qalla aw yaqta'u ba'di lisanin fa innahu yadur li huduthi ma yu'athiru fi naqsil lahmi. Iaitu tak boleh juga binatang yang terpotong sebahagian ekornya, ya, walaupun sedikit, ya, sebab bila terpotong ekor apa jadi? Dia mengurangkan daging, ya, mengurangkan daging. Atau biqat'in ba'dil lisanin, terpotong sedikit dia punya sebahagian lidah, ya, maka itu tak boleh nak dijadikan korban itu, tak boleh nak dijadikan binatang itu sebagai binatang korban. Sebab kenapa? Yang kusu ba'dil lisani, sebab terputus ataupun terpotong sebahagian lidah, dan juga maqtu' ba'di dhanabi, iaitu terputus sebahagian ekor. Apatah lagi terputus semua, lagi tak boleh. Terputus sedikit lidah pun tak boleh, apatah lagi semua. Itu maksudnya. Wala yadur syak udhunin, iaitu tak memudaratkan ataupun boleh dijadikan korban kalau misalan telinganya itu terbelah. Boleh. Wala kharquha, dan terkoyak. Dan terkorak. Terkoyak. Wala kharquha illam yasquta minal udhuni syai'in bidzalik. Tidak mengapa telinga itu terbelah. Terbelah. Dan tak hilang kecantikan. Bukan. Maksudnya kharquha ni maksudnya apa saya nak sebut, ya? Maknanya kat sini nak menyebutkan kalau telinganya terbelah, kemudian dia terkoyak, ya, tapi dia tak menghilangkan kecantikan. Lam yasquta minal udhuni, dia tidak menghilangkan kecantikan sedikit pun pada telinga itu dengan sebab sedemikian. Maka boleh. Maka boleh dijadikan binatang korban kalau dia terkoyak dan juga kalau dia terbelah. Terbelah maknanya terpisah lah. Terpisah. Tamam? Jadi kita ada berapa? Ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 dekat situ yang perlu kita patuhi syarat-syaratnya. Baik. Kalau misalan seseorang itu menyembelih lembu. Seorang tu duk tarik kuat sangat ekornya. Lembu tu lembu korban. Dia tengah tarik ekornya kuat sangat, terputus ekor tadi. Terputus ekor tersebut. Apa akan jadi kepada binatang korban itu? Boleh ataupun tidak kita nak teruskan dia sebagai binatang korban? Boleh lagi? Ni lain. Cuba jawab. Mak Anas tak boleh, Izzati Nadia tak boleh, Fahmi Ismail tak boleh. Saat ketika mana kita nak menyembelih tu. Saat kita nak menyembelih. Baik, jawapannya betul, tak boleh. Jawapannya tak boleh kerana dia mencacatkan daging yang qusul lahmi, iaitu mengurangkan daging. Mengurangkan daging. Begitu juga kalau tertarik telinga kuat sangat sampai terputus, betul, tak boleh juga. Tidak boleh kerana mengurangkan daging. Sebab itu bila menguruskan ibadah korban, biarkan yang sudah mahir dengan bidangnya yang lakukan. Jangan kita masuk campur. Nak masuk campur bila bab sembelihan biasa, itu boleh. Itu dibolehkan. Kerana kita bimbang, lembu korban ni bukan murah-murah. Jadi kita nak memastikan ianya terjaga. Terjaga dan tidak merosakkan. Bahkan bukan merosakkan ibadah orang lain, bahkan tidak merosakkan mood orang. Tidak merosakkan mood orang. Tamam? Baik. Halaman 65. Waktu zabihil udhiyah. Udhiyah, iaitu waktu kita nak menyembelih binatang korban. Ataupun bila kita nak melakukan ibadah korban. Min tulu'i syamsi yawman nahri wa mudhiya qadri khutbataini khafifataini wa yastamiru ila ghurubi syams min akhiri ayyamit tashrik.
Iaitu bermula waktu ibadah korban itu adalah ketika mana terbitnya matahari hari raya korban. Ya, hari raya korban. Bermakna kalau seseorang itu kan kita waktu Islam ni kita punya waktu masuk itu adalah selepas maghrib. Maka kalau selepas maghrib dah masuk 10 Zulhijjah, tak boleh lagi nak buat ibadah korban sembelihan. Tak boleh buat lagi. Tak boleh buat lagi. Sebab belum masuk waktu lagi. Jadi dia mestilah ketika mana? Ketika yauman nahari. Waktu siang tu. Wa mudhiya qadri khutbataini khafifataini wa yastamiru ila ghurubi syams, iaitu sehingga berlalu kadar 2 khutbah dan solat hari raya. Solat hari raya yang ringkas. Maknanya khutbah yang ringkas, solat hari raya pun ringkas. Jangan buat lama-lama. Dan berlanjutan perkara tersebut sehingga bila? Sehingga terbenamnya matahari daripada hari-hari akhir pada hari tasyrik. Maknanya 10, 11, 12, 13. Ketika mana waktu 13 tu. Sampailah saat itu diperbolehkan untuk kita melakukan ibadah ibadah apa? Ibadah korban. Tu. Baik, selesai kat situ nah. Baik. Maksud kepada khutbah yang ringkas. Maksud khutbah yang ringkas adalah kita mematuhi ataupun menturuti rukun-rukun khutbah yang sepatutnya tanpa meninggalkannya. Tanpa meninggalkannya. Maka itu dah cukup menjadi sah rukun khutbah. Rukun khutbah. Baik, kejap ya, saya nak check. Iaitu bila berkhutbah kita kena memuji Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada al-wasiyatu bittaqwa, wasiat kepada ketakwaan, kemudian kita kena ada ayat al-Quran, kemudian kita kena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoakan muslimin muslimat. Itu dia punya rukun-rukun khutbah. Benda yang kena ada dalam khutbah pertama dan khutbah kedua adalah pujian kepada Allah Ta'ala, bacaan ayat Al-Quran ataupun hadis, kemudian kena ada al-wasiyatu bittaqwa. Al-wasiyatu bittaqwa. Ada tu, cukup dah. Kalau untuk berdoa untuk muslimin muslimat, itu boleh di antara sama ada nak buat khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Jadi kalau kita nak buat yang ringkas pun boleh. Asalkan cukup syarat, selesai. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun qala Allah Ta'ala. Bacalah ayat Quran, kemudian kita dah pesan wasiat kepada bertakwa, kemudian kita beri sedikit ulasan tentang hari raya Aidil Adha, terus kita tamatkan. Kemudian masuk khutbah kedua, baca, patuhi rukun tadi, habis, kemudian kita boleh terus buat ibadah korban. Tamam. Jadi sebenarnya dia ringkas sahaja. Ringkas sahaja. Tu. Baik. Yadkhulu waqti dzabhil udhiyah. Bermulanya masuk waktu ibadah korban itu min waqti mudhi qadri salati raka'atail Aid, iaitu kadar 2 rakaat solat hari raya. Wa mudhi qadrun khutbataini khafifataini, iaitu masuknya ataupun berlalu 2 rakaat solat hari raya dan juga 2 khutbah yang ringkas, yang ringan, dan berterusan wa yastamirru ila ghurubi syam min akhir ayyamit tasyrik ats-tsalatsati. Ats-tsalatsati, iaitu berterusan sampai terbenamnya matahari pada hari yang terakhir dalam hari tasyrik, iaitu 13 lah. Pada waktu ketika mana? 13. Lau qata'al hulkum, dan kalaulah dipotong urat halkum dan urat marik
sebelum terbenam tamam ghurubi syams, terbenamnya matahari, akhiruha, yang terakhir, sihat udhiyati, maka sahlah dia punya ibadah korban. Bermakna seseorang itu mungkin ya dia buat 4 ekor lembu. Seekor hari raya pertama, seekor hari raya kedua, seekor hari raya ketiga, seekor hari raya yang keempat lagi. Maknanya ada 4 ekor. Ya, ada 4 ekor. Jadi di saat hari yang terakhir, Masya Allah tabarakallah, Allah uji dia, lembu tu lari. Ya, lembu tu lari. Misalan, lembu tu lari. Kemudian lembu tu dapat ditangkap betul-betul pada jam 7 suku. 7 suku. Azan misalnya 7:30. Ya, azan tu misalnya 7:30. Tengah-tengah nak ni, dah nak dekat azan ni, mereka pun cepat-cepat tumbangkan lembu tersebut. Sembelih. Dah habis sembelih, terus azan. Terus azan. Terus azan. Sah ataupun tidak sembelihan korbannya tadi? Jawapannya sah. Ya, jawapannya sah. Kerana dapat disembelih sebelum tamatnya hari tasyrik yang terakhir, yang ke-13. Ya, yang ke-13. Baik. Ini saya nak buat soalan cepu mas. Misalnya kalau korban tu korban nazar. Kita dah sebutkan tadi korban nazar ni wajib. Wajib dilaksanakan. Lembu tu hilang. Sampailah dia ditemui semula bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan. Haiwan tu dah dinazarkan. Dah dinazarkan dah. Tapi jumpa tahun depan, Muharram ni itu. Apa yang patut dilakukan oleh tuan kepada lembu tadi? Sembelih ataupun tunggu hari raya yang akan datang? Sejawab. Tunggu ataupun sembelih? Cuba jawab. Tunggu ataupun sembelih? Ingat, dia korban nazar. Ya, korban nazar. Patut ditunggu ataupun terus sembelih? Memang tak ada jawab, betul-betul tak tahu ni. Tak apa, jawab je. Nadiatul Husna sembelih, Bashirah Khalidah tunggu, Faris Imran kalau denda tunggu sebab waktu korban dah habis, Izzati Nadia sembelih. Baik. Jawapannya yang betul adalah Izzati Nadia, Nur Adli, kemudian dengan jawapan tadi Nadiatul Husna. Ya, Nadiatul Husna. Jawapan kalian betul. Terus sembelih. Ya, terus sembelih. Walaupun telah habis waktu ibadah korban, namun tetap perlu disembelih. Itu namanya korban qada. Ya, korban qada. Korban qada. Akan tetapi kalaulah korban itu bukan korban nazar, maka jawapannya seperti yang dijawab oleh Muhammad Anas, yang dijawab oleh siapa lagi? Imran Rosli, Bashirah Khalidah, Faris Imran kalau denda tu tak ni. Baik. Jadi kalau binatang itu tidak dinazarkan untuk korban ataupun dia sunat sahaja, korban sunat, maka jawapannya adalah tunggu untuk tahun yang akan datang. Tunggu untuk tahun yang akan datang. Tapi kalau dah dinazarkan, maka dia kena sembelih. Jadi korban qada. Ya, tamam. Selesai nak, boleh dapat ya. Yang ketiga, falau dhabaha qabla dhalika aw ba'dahu lam yaqta'u dhiyah li khabar awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli thumma narji'u fananharu. Iaitu sekiranya ia disembelih sebelum tempoh yang sepatutnya, sebelum tempoh tersebut atau selepasnya, maka tak boleh dikira sembelihan itu sebagai sembelihan korban. Ya, kerana ini berdasarkan hadis, perkara pertama yang kita mulakan pada hari ini ialah solat sunat hari raya, kemudian perlu pulang dan kita lakukan ibadah korban. Itu. Man fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki min syai'in. Wa khabar Ibnu Hibban, iaitu maksudnya adalah
Barang siapa yang melakukan sedemikian, maka ia telah menepati sunnah kami. Ini hadis yang samalah, menepati sunnah kami. Dan barang siapa yang sembelih binatang sebelum solat, maka ialah daging yang diberikan untuk keluarganya. Tidak ada sedikit pun daripada ibadah. Hadis Ibnu Hibban. Fi kulli ayami tasyrik dhabhun wal afdalu ta'khiruha ila mudhi dhalika min irtifa'i syamsi yaumin nahri karamhin khurujan minal khilaf. Pada setiap hari-hari tasyrik itu boleh dilakukan sembelihan. Paling baik melewatkannya sehingga naik matahari pada hari raya setinggi lembing untuk keluar daripada perbezaan pendapat ulama. Ya, perbezaan pendapat ulama. Jadi itu hadis-hadis sumber-sumber yang boleh kita ambil nak menunjukkan bahawa ibadah korban mestilah kita mematuhi waktunya. Mematuhi waktunya. Baik. Setinggi lembing itu apa? Maknanya matahari itu setinggi lembing. Matahari itu setinggi lembing. Itulah yang paling baik untuk waktu kita buat ibadah korban. Maksudnya matahari itu setinggi lembing. Ini sebab dulu tak ada alatan-alatan ni. Jadi mereka akan lihat dengan pandangan mata mereka. Mereka tengok, setinggi lembing dah. Ini waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah korban. Lembing tu apa? Kamu cek dalam internet. Lembing tu. Lembing ni boleh kata macam tombak jugalah. Waktu tengah hari ke? Saya pun tak pasti. Tapi kalian teks aja dalam internet tu tinggi lembing. Setinggi lembing tu. Benda ni ada. Almarhum Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, Syekh Ahmad Fahmi, almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki Al-Banjari rahimahullahu ta'ala cerita waktu daurah kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Tapi saya terlupa dah. Lama tak buka kitab tu. Jadi saya dah lupa. Ni kekurangan saya lah. Saya terlupa. Jadi nanti kalau ada masa dalam grup tu nanti saya tak akan bubar lah grup tu. Nanti insyaAllah saya akan kongsi lagi dalam tu. Tapi bukan secara live lah macam ni. Mungkin saya akan teks dan sebagainya. Kalian boleh tanya saya lah dalam tu. Baik. Ma yastahibbu inda dhabhi. Apa yang disunatkan ketika berkorban. Dari segi apa ni? Segi perkataan dan perbuatan. Sebelah ni. Yustahibbu inda dhabhi tis'ata asya. Disunatkan ketika penyembelihan itu 7 perkara. Yang pertama at-tasmiyah bi an yaqulu bismillah wa la yajuzu an yaqulu bismillah wa ismun Muhammad. Saya pun tak faham kenapa terjemahan ni tulis membaca bismillah dan tidak harus menyebut bismillahirrahmanirrahim. Tu saya tak pasti. Tapi kalau saya tengok dalam yang lain, dia sebut tasmiyah bi an yaqulu bismillah wa la yajuzu bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tak boleh kita baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pun pelik. Bismillahirrahmanirrahim tak boleh dibaca. Yang boleh baca bismillah. Jadi saya pun dah ajukan kepada asatizah, antaranya Ustaz Muhammad Hazim. Ustaz Muhammad Hazim ni boleh kata antara rujukan saya dalam bidang fiqah. Saya tanya, kenapa tak boleh baca bismillahirrahmanirrahim? Kalau baca bismillah saja baru betul. Kemudian beliau sebut ini benda yang sengaja yang kefahaman saya lah daripada penjelasan daripada beliau, ini apa tu orang kata, hanyalah menyusahkan. Sepatutnya bismillah tu sunat, bismillahirrahmanirrahim tu pun sunat. Tapi ada dakwaan daripada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab mengatakan itu tak boleh, jadi haram. Ataupun satu lagi istilah disebut dengan bid'ah. Jadi kita pun tak pasti nak sebut bismillahirrahmanirrahim pun jadi bid'ah. Jadi saya pun fikir balik dan dibantu oleh rujukan daripada Ustaz Muhammad Hazim tadi. Jadi
Kalian pun boleh fikir Bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah. Jadi kita pun boleh fikir dengan akal yang baik daripada Allah Ta'ala yang Allah berikan pada kita. Nak sebut Bismillahirrahmanirrahim pun bid'ah ketika saat sembelih. Jadi sebut Bismillah pun boleh sunat, Bismillahirrahmanirrahim pun sunat. Tamam? Yang tak boleh Bismillah wa ismun Muhammad. Kerana adanya li'iham, kerana menimbulkan kesamaran wa syirk, iaitu dan mensyirikkan Allah Ta'ala. Boleh dapat nah. Yang kedua, as-salatu wassalam. Yang pertama tadi tu saya cerita sebab ada dalam buku-buku nota. Ada dalam buku-buku nota. Jadi, bila saya cerita, kalian buat dhabit supaya kalian boleh terangkan kepada rakan-rakan kalian nanti. Benda tu sunat sebenarnya. Sunat. Tapi, saya sebut tadi ada pihak yang tak bertanggungjawab mengatakan itu haram sebagai bid'ah. Tamam? Yang kedua, as-salatu wassalam ala nabi tabarukan bihima, iaitu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, istiqbalul qiblah bidzabihah. Saat sembelih itu kita menghadap kiblat. At-takbiru thalathan ba'dal tasmiyah. Ni, iaitu kita bertakbir sebanyak 3 kali selepas membaca bismillah, membaca basmalah lah. Ini siapa yang sebut? Kama qalahul Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi yang menyebutkan bertakbir 3 kali selepas membaca bismillah. Yang kelima, ad-du'a bil qabul bi an yaqulu Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Iaitu doa supaya diterima ibadat ni. Iaitu baca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, korban ini daripadamu dan untukmu, maka terimalah ibadat saya ini. Tahdid asyafrati fi ghairi muqabalatiha, balatiha, iaitu menajamkan pisau jauh daripada pandangan apa ni? Muqabalatiha. Pandangan haiwan tu. Jauhkan. Ada saya tengok dekat Indonesia, saat mereka sembelih tu, mereka akan tutup muka lembu tu. Sebab supaya lembu-lembu yang lain tak tengok saat dia disembelih. Itu ada kat Indonesia. Kat Malaysia, wallahu alam, saya tak pernah jumpa lagi. Tapi di Indonesia ada. Dia akan tutup lembu tu dengan canvas ataupun ditegakkan canvas ataupun zinc. Biasanya canvas lah yang saya tengok tu. Kemudian disembelih. Jadi kawan-kawannya tak tengok. Kawan-kawan lembu tu lah. Yang ketujuh, imraruha wa tahammulu dhahabiha wa iyabiha. Iaitu gerakan pisau dan menekannya ke depan dan ke belakang. Macam saya sebut tadi, tak boleh guna kapak kerana dia membunuh dengan kelajuan dan berat. Jadi dia kena bunuh dengan ketajaman, depan dan ke belakang. Yang ke-8, idza ja'uha ala shiqqiha al-aisar wa shaddi qawaimiha thalathi ghairar rajli yumna, iaitu membaringkan binatang tersebut itu di lambing kirinya, belah kiri lah. Ni kena ikut kepada binatang tu. Kalau lembu, dia punya tulang rusuk kiri ditemukan ataupun dibaringkan di atas lantai. Tapi kalau unta, qaiman, dalam keadaan berdiri. Yang ke-9, aqlul ibil, mengikat kaki unta. Begitu juga mengikat kaki lembu. Begitu juga ikat kaki kambing. Tapi kalau kalian banyak tapi saya ni, bukan banyak apa. Sebab saya memang ada tengok dekat sesetengah tempat, antara ni saya tak pasti, tapi dia dekat Arab. Orang Arab, dia sembelih lembu tanpa bantuan orang, dia seorang sahaja. Dia terbalikkan lembu tu, dia terus sembelih lembu tu. Dia seorang sahaja yang buat. Dan dia tumbangkan bukan seekor lembu saja. Lembu-lembu yang ada dekat situ semua dia tumbangkan sendiri. Maknanya Allah berikan kekuatan kepada lelaki itu. Kekuatan luar biasa. Dia seorang saja boleh sembelih lembu tu. Kalau di tempat kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, memang susah lah. Badan kita kecil-kecil. Baik. Hukum memakan daging korban. Hukum memakan daging korban. La ya'kul, tak boleh makan.
minal udhiyah al-manzurah syai'an. Tak boleh makan daging korban yang dinazarkan. Sebab itu semua akan diberikan kepada fakir miskin. Ini fakir miskin. Jadi tak boleh daging yang dikorbankan dengan atas nazar kita nak makan. Tak boleh. Semua kena bagi fakir miskin. Fa in akala min dhalika syai'an ghiramahu. Baik, kalau dah termakan macam mana? Dah termakan ataupun makan sikit aja. Apa akan terjadi? Apa yang patut kita buat? Tu. Cuba jawab. Kena beli lembu yang lain ke ataupun beli daging yang lain? Beli lembu yang lain atau beli daging yang lain? Tu ada dua pilihan jawapan. Beli daging yang lain atau beli lembu yang lain. Kalau daging yang tadi itu yang kita agihkan itu telah dimakan, apa patut kita buat? Tak tahu ke? Memang tak tahu langsung. Baik. Tu maknanya tak tahulah tu. Baik, saya jawabkan. Jawapannya kena ganti dengan yang lain. Kena ganti dengan yang lain. Tak perlu beli lembu baru. Gantikan dengan yang lain. Tapi daging itu contohlah dah beli. Kemudian kita tolong masakkan sebab kita dah rasa sebersalah, dah termakan. Jadi boleh ataupun tidak daging yang kita nak ganti itu dimasak ataupun wajib belum dimasak. Tu. Soalan saya. Boleh tak? Oh, ke saya yang tak ni? Astaghfirullahalazim, maaf. Kalian jawab. Saya tak tarik komen tu, saya tak terbaca, minta maaf. Beli daging. Sunat belum masak. Okey. Baik. Jawapannya wajib jangan dimasak. Ya, wajib jangan dimasak. Wajib jangan dimasak. Tak boleh dimasak daging tu. Mestilah diberikan kepada fakir miskin mentah-mentah. Mentah-mentah. Tamam? Baik. Yang kedua, ya'kul minal udhiyah al-mutatawwi'. Mutatawwi'i biha nadban liqaulihi ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqira wa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min kabadi udhiyati, iaitu boleh makan sembelihan yang sunat kerana yang demikian itu dituntut berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir, dalam surah Al-Hajj. Dan Nabi SAW makan hati binatang korbannya. Makan binatang hati korbannya. Jadi orang yang sembelih, maka yang mengorbankan lembu atas nama korban sunat, dia boleh agihkan untuk dirinya, untuk orang lain dan juga untuk fakir miskin. Bahagian yang wajib fakir miskin tu kena bagi. Walaupun korban sunat, bahagian fakir miskin wajib diberi. Dia wajib diberi. Jangan dimasak, wajib diberi. Tamam? Yang sunat untuk tuan kepada korban tu. Sunat untuk tuan kepada korban tu makan apa? Makan hati. Makan hati. Hati apa? Hati binatang korbannya itu. Ini berdasarkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Makan hati binatang korbannya. Baik. Hukmul bai'i minal udhiyati wal intifa' biha. Hukum jual beli, ya, binatang korban. La yabi'u minal udhiyah syai'an walau jildaha sawa'an an kanat manzurah am la. Walahu an yantafa' bijildi udhiyati tatawwu wa tasadduqu bihi afdal. Tidak boleh menjual sedikit pun, daripada binatang korban tu. Tak boleh jual. Walaupun kulitnya, sama ada korban itu nazar ataupun tidak, tak boleh dijual. Seseorang itu boleh menggunakan kulit binatang korban yang
apa tu yang sunat tadi tu, dan sedekahkannya adalah lebih baik. Tapi tak boleh jual. Tak boleh jual. Makan organ dalaman tu makruh. Wallahu alam bisawab. Saya tak pernah dengar pula. Tu. Sebab yang makan bahagian hati ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang makan bahagian hati ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat saya membaca kitab Umdatus Salik wa Uddah Al-Nasik, memang ada syarahan daripada Tuan Guru sendiri, Tuan Guru Hazir Hashim Al-Bindani tentang sunnah makan hati, makan hati binatang korban tersebut. Tapi tak apa, Imran Rosli nanti saya akan ajukan soalan ni. Nanti saya akan rujuk semula. Rujuk semula. Terima kasih. Baik. Kat mana kita tadi? Tadi pasal tak boleh jual beli. Tak boleh jual beli. Yang kedua, la yajuz bai'u jildi al-udhiyah wala ijaratihi li'annaha bai'ul manafiq. Tak boleh menjual kulit binatang korban dan menyewakannya. Tak boleh. Li'annaha bai'il manafiq. Kerana ia adalah jual untuk manfaat. Ini berdasarkan kepada hadis sallallahu alaihi wasallam, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Iaitu sesiapa yang menjual kulit binatang korban, maka tidak akan ada korban baginya. Maka tidak ada korban baginya. Wala yajuz i'ta'uhu ujratan lil jazzari. Betul kan ni? Lil jazzari wa tajuzulah i'aratahu. Tidak boleh memberikannya sebagai upah kepada tukang sembelih dan boleh memberi pinjam kepadanya. Jadi nak menunjukkan di sini, sebab itulah kalau bab kulit ni selalunya ada yang duk ambil jadikan korban, jadikan upah. Tak boleh. Kalau kita yang menguruskan korban, tak boleh kita nak kumpul-kumpul ni, ni sebagai upah. Tak boleh atas nama upah. Bila sebut je atas nama upah, haram. Haram. Daging tersebut untuk dimakan. Tapi untuk atas dasar hadiah boleh. Hadiah boleh. Itu selainnya lah. Tapi kalau bab kulit ni, dia tak boleh. Tak boleh memberikannya sebagai upah. Tak boleh sebagai upah. Yang seterusnya, ammal wajibati fayajibu tasadduqu bijildiha wal qarnu mithlul jildi. Manakala binatang yang dinazarkan, maka wajib disedekahkan kulitnya. Tanduk juga sama seperti kulit. Jadi kalau sembelih wajib, sembelih korban nazar, wajib disedekahkan. Dia punya kulit tu. Yut'imul fuqara wal masakin minal muslimin ala sabilit tasadduq min udhiyati tatawwu' ba'daha wujuban walau juz'an yasiran min lahmiha wa yakfi sarafi liwahidin minhumul fuqara awil masakin li'annahu yajuz al-iktisaru ala juz'in yasir. Yang mana mesti ada bahagian untuk fakir miskin. Diberi makan fakir miskin di kalangan orang Islam sebagai sedekah sembelihan yang sunat. Wajib bagi. Walaupun korban sunat, wajib bagi. Sebahagiannya adalah wajib walaupun sedikit daripada dagingnya. Memadai membahagikan kepada seorang sahaja daripada mereka, kerana harus menghadkannya sebahagian yang kecil sahaja. Jadi kalau soalan tanya wajib tak wajib, jawab wajib je lah. Jawab wajib. Dia ni huraian saja. Jadi bukanlah bermakna semua kena hafal. Tidak. Kalian perlu faham sahaja. Perlu faham. Baik, yang terakhir sebelum kita tutup, apa dah? 3:21. InsyaAllah sempat. Ma yashtaratu fil lahmi. Perkara yang disyaratkan pada daging korban. Yashtaratu fil lahmi ayyakuna ni'an. Liyatasarrafu fihi ma ya'khuduhu bima sya'in. Fala yakfi ja'alahu ta'aman wa du'a'il fuqara ilaihi li'anna haqqihim fi tamlikihi wala tamlikihim lahu matbukhan. Disyaratkan pada daging itu, mestilah daging mentah. Kita dah sebutkan tadilah sedikit. Daging mentah. Sebab boleh digunakan oleh penerima mengikut kemahuannya. Maknanya diorang boleh jual. Tidak memadai dengan menjadikannya sebagai makanan dan mengajak orang fakir makan.
Kerana hak mereka ialah memiliki daging tersebut dan bukan memiliki daging yang telah dimasak. Hak mereka adalah daging mentah, bukan yang telah dimasak. Bahkan mereka berhak untuk menjual daging tersebut. Menjual daging tersebut. Ini untuk fakir miskin itulah. Baik. Kaifiyatu tasarruf fil udhiyah wa ma yashtaratu fiha 'inda dzabih. Cara menguruskan korban dan syaratnya ketika sembelih. Al-afdal tasadduqu bi kulliha li'annahu aqrabu ilal taqwa. Afdal sedekah semua daging tu. Kerana ia lebih dekat kepada takwa. Wa ab'ada an hazzin nafsi illa luqmatan aw luqmataini aw luqman yutabarraku bi akliha lil ittiba' wa khurujan min khilafi man awjabal akl, iaitu dan ianya dapat menjauhkan daripada kepentingan nafsu atau diri. Sebab itu afdal bagi semua daging itu pada fakir miskin. Atau beberapa suap untuk mendapat berkat memakannya kerana mengikut sunnah dan keluar daripada perbezaan pendapat ulama yang mengatakan wajib makan daging korban. Jadi afdalnya kita bagi semualah. Afdalnya kita bagi semua. Tapi sebabkan kita nak keluar daripada khilaf, kita ambillah jalan tengah, iaitu kita ambil sedikit sahaja. Yang selebihnya bagi fakir miskin. Boleh juga macam tu. Kerana mengikut sunnah. Yang kedua, yusannu an yajma'u bainal akl wa tasadduq wal ihda' wa an yaj'ala dhalika athlathan. Sunat melakukan kesemuanya. Iaitu makan pun kita makan, bersedekah pun kita buat, memberi hadiah pun kita buat. Dan ia menjadikannya 3 bahagian. Bermakna pada seekor lembu itu ada bahagian untuk kita, ada bahagian untuk fakir miskin sebagai sedekah, dan ada hadiah untuk jiran-jiran kita, orang-orang kaya kita. Maka itu disebut sebagai hadiah. Hadiah. Dekat syarat pada daging korban, ni'an. Betul, daging mentah. Daging mentah. Ni'an tu mentah. Dia mestilah daging yang mentah. Liyatasarraf, untuk digunakan. Baik. Saya nak cerita sikit pasal tak apa, sebelum saya nak cerita tu, saya nak sentuh yang terakhir bawah tu. Jadi ada 1/3, 1/3, 1/3. Pada 7 bahagian itu, satu bahagian ada 1/3, 1/3, 1/3. Satu lagi bahagian ada 1/3, 1/3, 1/3. Setiap 7 bahagian tu dia ada wakilnya. Setiap satu penama dalam 7 bahagian dia ada untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk fakir miskin, untuk orang yang nak diberi sebagai nama hadiah. Yashtaritun niyah litadhiyah. Disyaratkan niat untuk korban. Inda dhabil udhiyah, ketika sembelih binatang tersebut. Atau qablahu, atau sebelumnya, inda ta'yin ma yudha bih, iaitu ketika ditentukan binatang yang akan disembelih. Wa in wakala bidhabhin kaffat niyatuhu, sekiranya ia wakilkan memadai niatnya sahaja. Boleh kita niat wakilkan. Wala hajatan liniyatil wakil, dan tidak memerlukan niat wakilnya. Wala tadhiyata li ahadin an akhar bighairi idnihi walau kana mayitan kasairil ibadat. Tidak boleh berkorban bagi seseorang untuk orang lain tanpa izinnya, sekalipun telah mati seperti lain-lain ibadah. Lain-lain ibadah. Baik. Maksudnya di sini, kita boleh minta wakilkan orang untuk sembelih atas nama kita. Itu saya dah sebutkan tadilah. Boleh. Boleh. Kemudian, tak boleh contoh misalan saya dengan rakan saya. Saya dengan rakan saya. Saya tiba-tiba baik hati nak buatkan ibadah korban untuk dia tanpa pengetahuan dia. Tanpa pengetahuan dia. Sah ataupun tidak korban tersebut? Jawapannya tidak sah. Kerana tanpa izin kawannya tadi. Tidak sah. Tidak sah. Tamam? Baik. Kalau kita buat korban untuk orang yang telah mati, boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Cik jawab. Boleh ataupun tidak, kita sembelih untuk, ataupun kita niatkan pahala sembelihan itu untuk orang yang telah meninggal. Boleh ataupun tidak? Boleh kalau si mati tu teringin nak buat tapi tak sempat. Boleh kata tu wasiat lah. Boleh kata tu wasiat. Baik. Ayu liana boleh.
Boleh. Baik. Saya akan bagi dua jawapan yang terperinci. Ada dua bahagian jawapan yang saya akan berikan. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i menyebutkan tidak sah. Tidak sah sembelihan yang dibuat untuk si mati. Tidak sah. Korban tersebut tidak sah. Melainkan kalau si mati itu dia ada meninggalkan wasiat, baru boleh dilakukan ibadah korban. Kalau dia tak tinggalkan wasiat, tak boleh. Kemudian bukan sekadar wasiat, dia juga dia ada harta yang banyak, baru boleh buat. Ataupun dia hanya ada wasiat tanpa harta. Dia ada wasiat tapi tak ada harta. Hukumnya sunat. Wajib bila dia ada wasiat dan bila dia ada harta. Saya ulang balik. Untuk berkorban untuk si mati boleh dengan dua benda. Satu, dia menjadi wajib bila dia meninggalkan wasiat dan dia ada harta. Satu lagi, dia jadi sunat bila dia meninggalkan wasiat tapi dia tidak ada harta. Si mati tadi dia tidak ada harta. Itu kaul muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jawapannya tidak sah korban tersebut melainkan dengan ada dua benda tadi. Tamam? Baik. Kalau si mati bernazar, wajib dibuat. Wajib dibuat. Buat ibadah korban tu. Baik. Tapi ada di Malaysia lah, di tempat kita ni biasanya tak nak, mereka tetap nak niatkan untuk si mati. Boleh ataupun tidak, jawapannya saya dah sebutkan tadi. Setiap kaul muktamad ada kaul muqabil. Ada kaul yang berlawan. Jadi ulama yang berpendapat kaul muktamad yang kata tidak sah, ada ulama lain yang menyebutkan sah. Jawapannya sah. Jadi boleh kata ini hal khilaf. Hal khilaf. Iaitu pendapat lain menyebutkan sah. Menyebutkan sah. Kerana ibadah korban itu adalah sebahagian sedekah. Bahkan dia adalah seafdal-afdal sedekah. Sedangkan sedekah tidak memerlukan wasiat. Sedangkan sedekah tidak memerlukan kepada wasiat. Ini dalam kitab Mughni Muhtaj pun ada. Kitab Mughni Muhtaj dan juga dalam penulisan Al-Imam Khatib Asy-Syarbini. Khatib Asy-Syarbini. Baik. Jadi dekat sini kita ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Satu kata boleh, yakni kaul muktamad. Kaul muqabil kata baik, saya ulang balik. Kaul muktamad tadi kata tak boleh. Kaul yang muqabil kata boleh. Kenapa akan ada berlawanan? Kerana ini pendapat ulama. Pendapat ulama. Dan kata Tuan Guru Hazrat Hashim Al-Bindani, adanya khilaf ini kerana kita nak meraihkan pada orang yang nak melakukan ibadah korban untuk si mati, supaya dia tidak kecewa. Dan kaul yang lemah, Jabatan Mufti Negeri Selangor, mereka pegang kaul yang lemah ni. Maknanya kaul muqabil ni. Kenapa? Sebab nak elak konflik. Sebab itu mengapa sembelihan untuk si mati itu dibolehkan. Untuk si mati itu dibolehkan sebab atas niat korban. Sebab Jabatan Mufti Selangor sendiri nak mengelakkan konflik. Boleh faham kat situ? Baik. Alia Dina, kalau buat juga tanpa wasiat jadi sembelih biasa kan Ustaz? Kalau buat juga tanpa wasiat. Okey, baik, saya faham. Saya faham. Macam saya sebut tadilah. Ikut kepada kalian punya pegangan. Sebab kita dah sebutkan tadi ada kaul muktamad dan ada kaul muqabil. Ada kaul muqabil. Kalau seseorang tu kata saya berpegang sungguh dengan kaul muktamad, maka ibadah korbannya itu tadi jadi sembelihan biasa. Tapi yang seorang lagi kata, saya belajar juga bab-bab ni. Dalam kitab Mughni Muhtaj ada. Dalam penulisan Khatib Asy-Syarbini pun ada yang menyebutkan kaul muqabil, menyebutkan
ulama-ulama menyebutkan boleh. Boleh. Jadi saya pegang dengan benda tu. Jadi saya sebutkan tadi sebab tak nak berlaku konflik. Tak nak berlaku konflik. Ini yang dipegang juga oleh Jabatan Mufti Negeri Selangor. Boleh. Tapi nak cerita muktamad tak muktamad ni tak boleh. Muqabil kata boleh. Kaul yang berlawan dengan muktamad. Sama juga dengan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat mesti 40 orang. Mesti 40 orang. Tapi kaul muqabilnya itu ada 12 orang. Kan waktu pandemik hari tu 12 orang. Tapi sekarang dah tak boleh sebab kita dah endemik. Maknanya kita dah hidup dengan virus. Tu maksudnya. Boleh faham nah? Itu nanti kalian belajar usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Tu nanti insya-Allah kalian lebih mendalam lah. Nanti, universiti nanti. Yang sekarang ni jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi. Kalau saya larang, tak larang. Tapi ikut kalian lah. Nak belajar. Tu. Baik, Izzati Nadia. Satu lembu ada 7 bahagian. Kan? 7 bahagian, ya betul. Boleh ke dalam tu nak nazar dengan korban nanti ada kes termakan? Boleh ke dalam tu nak nazar dengan korban nanti ada kes termakan? Saya tak faham lah macam mana ni. Tapi yang saya faham ni lah, satu bahagian tu kita dah nazarkan. Oh, ya, betul. Okay, saya dah faham. Bermakna, maksudnya di sini kita kena buat kaedah lah. Kita kena buat kaedah. Iaitu apa? Iaitu wajib dilakukan pengasingan antara daging bahagian korban yang wajib dengan daging korban yang sunat. Kena buat pengasingan. Contoh, ditanya. Maknanya kita dah dapat senarai bahagian-bahagian tu. Oh, bahagian ni kata, saya punya wajib, okey, asingkan. Saya sunat, asingkan. Jangan dicampur-campurkan. Jangan dicampur-campurkan bahagian tersebut. Terima kasih Izzati Nadia sebab tanya soalan tu tadi. Begitu juga dengan Alia Dina. Baik. Tu. Wallahu a'lam bissawab. Khatam. Saya rasa dah habis lah. Tak ada apa-apa dah ni. Macam saya sebutkan tadi, saya nak cerita sikit bagaimana pembahagian dalam ibadah korban kan. Saya sebutkan tadi. Baik. Kalau boleh ditulis. Mengagihkan daging korban, yakni seekor lembu atau kerbau. Sediakan 7 plastik kuning diisi 3 kilogram. 3 kilogram daging dan 1 kilogram tulang. Tiap satu untuk 7 penama korban. Yang kedua, organ dalaman, yakni hati, limpa dan jantung. Dibahagi 7 untuk 7 penama. Yang ketiga, 7 plastik merah diisi 1 kilogram daging dan sedikit tulang. Tiap satu untuk sedekah wajib, mewakili 7 bahagian korban. Yang keempat, plastik putih secukupnya untuk diisi 1 kilogram daging, baki daging yang ada untuk sedekah dan hadiah pada ahli qaryah dan para petugas. Ini praktis pelaksanaan ibadah korban. Ni kita ada 7 bahagian kan tadi. Jadi kita sediakan 7 plastik kuning. Ni 7 plastik kuning. Yang mana 7 plastik kuning itu kita isi 3 kg daging dan 1 kg tulang. Setiap satu tu yang mewakili penama yang ada. Kita ada 7 bahagian, 7 bahagian tadi. Jadi setiap satu ni kita sediakan plastik kuning, isi 3 kg daging, 3 daging, kemudian 1 kg tulang. Setiap satu tu. Selesai. Kemudian kita masuk yang kedua, organ dalaman. Juga sama. Agihkan kepada 7 bahagian, masuk dalam 1 plastik. Kemudian 7 plastik merah, kita isi 1 kilogram untuk fakir miskin. Sedekah wajib. Satu lagi yang baki, plastik putih, kita buatlah 1 kg setiap tu. Banyak mana yang kita dapat, itu yang kita sedekahkan kepada ahli qaryah dan juga para petugas. Kita ada berapa? Ada 4. Ada 4. Boleh dapat ya? Itu. Bermakna lepas ni, kalau contoh kalian nak bertugas di mana-mana tempat dan kalian ketua, silakan buat macam tu.
Dia buat macam tu. Dia ingat kita buat 3 jenis plastik. Satu kuning, satu merah, satu putih. Satu kuning, satu merah, satu putih. Tu. Setiap tu mesti 7, 7, 7, 7. Tapi yang putih ni kena lebih lah. Sebab dia baki daging korban. Dia baki daging korban. Tamam? Baik. Yang plastik kuning tu untuk diri sendiri ya. Untuk 7 penama. Ya, untuk diri sendiri. 7 penama tadi. Kalau korban nazar ni senang lah. Terus bagi semua. Terus bagi semua. Pada orang lain. Terus bagi semua. Pada fakir miskin. Wallahu'alam. Ada apa-apa soalan? Saya tak tarik ni. Oh, betul lah. Baik. Faham ke? Okey, ada soalan. Oh, ni kata faham. Muhammad Anas, saya nak tanya berkaitan dengan lembu yang dinazarkan hilang tapi tak pernah jumpa macam mana? Tak pernah jumpa. Jadi dia hilang. Dia hilang lah. Dia hilang. Jadi macam mana? Jadi macam saya sebutkan tadi, dia hilang Zulhijjah. Tapi jumpa pun waktu pada bulan Muharram. Itu pun tetap jadi qada ibadah korban apa tu? Korban qada. Ini korban qada. Ya, kalau kita tengok pada tempoh masa sebenarnya boleh jadi liar dah waktu tu sebab dah lebih sebulan. Ya, dah lebih sebulan boleh jadi liar dah lembu tu. Tapi tetap kena laksanakan ibadah korban sebab dia qada. Ya, qada kepada ibadah korban. Baik. Yang kedua berkaitan bismillah tadi, saya kata saya kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tak sebut sebab ni untuk sembelih. Jadi tak boleh terima ke penjelasan. Ini bismillah tadi ustaz saya. Maksud ustaz kamulah kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim tak sebut sebab ni untuk sembelih. Jadi tak boleh terima ke penjelasan ustaz saya ni. Okey, baik. Jadi pendapat yang dikemukakan ini saya faham kerana pada ketika itu ia berlaku proses penyembelihan. Penyembelihan ini kan disembelih, haiwan tu mati, dia jadi korban. Ya kan, sedangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kan, lebih kurang macam tu. Jadi sebab itu Ustaz Anas, Ustaz kamulah, Ustaz Anas kata tak sebut. Jadi tak boleh terima ke penjelasan ustaz saya ni, boleh diterima. Boleh diterima. Tapi jangan sampai kepada peringkat mengatakan orang yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim itu, Bismillahirrahmanirrahim itu bid'ah, sesat, tak boleh. Macam tu. Bermakna di sini kita ada dua pendapat lah. Dua pendapat. Iaitu pendapat yang pertama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Pendapat yang kedua mengatakan tak boleh. Jadi kita raikan pendapat. Raikan pendapat dalam fiqh. Dalam fiqh ni. Maknanya kira khilaf lah. Bab khilaf. Baik. Ada apa lagi soalan? Boleh faham tak, Muhammad Anas? Yang nombor 2 faham. Yang nombor 1 kamu tak faham lagi. Okey. Saya ulang. Saya nak tanya berkaitan dengan lembu yang dinazarkan hilang. Kalau hilang terus memang tak boleh nak buat apalah. Hilang terus, hilang lah. Tu. Memang dia akan hilang. Tapi kalau misalan kamu nak kira beli lain ke? Wallahu a'lam bisawab. Nanti saya buat rujukan semula. Sebab untuk nazarkan dia betul-betul. Apakah kita patut untuk cari yang lain ataupun kita cari sampai dapat lembu tu yang hilang terus tadi tu. Okay. Bagus juga soalan ni. Nanti saya akan carilah jawapannya. Boleh dapat ya Muhammad Anas ya? Nanti saya jawab dalam grup nanti. Boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukuplah takat tu untuk
pertemuan kita pada sepanjang 2 hari ini, Isnin dan Selasa. Moga-moga pertemuan kita ini mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk yang lain, juga menjadi sebab dan musabab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kefahaman dalam kehidupan kita, yakni khususnya dalam kehidupan beragama. Sedikit tausiah, teruslah belajar agama kerana ianya merupakan satu nilai yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Untuk yang belajar dalam STAM, jangan putus asa, teruskan belajar. Kerana kata guru saya, almarhumah Ustazah Hajah Maratul Kiftihah binti Darus, STAM itu, yakni ilmu dalam STAM itu adalah bekal mati. Dia bukan sekadar tulisan ataupun hafalan ataupun hafazan yang ada di dalam otak kita. Namun ianya adalah bekal mati. Yalah, kan, kita sampai buka kitab, nampak, kita sampai buka kitab dan sebagainya. Inilah yang dikatakan wadah perjuangan seorang penuntut ilmu. Kita dah boleh digelar sebagai talibul ilm. Kita bukan sekadar mustami', ya. Sebab kalau mustami' tak boleh kita panggil dia sebagai penuntut ilmu, yakni sekadar mendengar. Kita dah buat latihan, kita dah buat dhabit kepada kitab, kita baca kitab, maka itu menunjukkan yang kita adalah talibul ilmi. Tamam? Jadi jangan putus asa dalam STAM, teruskan belajar, teruskan belajar, teruskan belajar. Ya, walaupun kalian di mana-mana sekalipun, teruskan perjuangan. Jadi cukuplah setakat tu. Ya, tausiah saya yang tak seberapa ni. Saya mohon maaf sepanjang pertemuan kita kalau saya ada tersalah baris. Ya, hari tu ada tersalah, ya, patutnya muallamah. Bukan muallimah. Muallimah tu guru. Saya tersilap baca. Sepatutnya muallamah. Bab syarat istiyad tu, maknanya binatang perburuan tu, dia mesti muallamah, yang diajar. Dan kalau terkasar bahasa dan sebagainya, insya-Allah kita akan bertemu dalam siri daurah yang akan datang. Kalau misalan pihak sahabat STAM nak buat lain ataupun saya yang akan buat yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saya rasa cukup takat tu. Kita akan bertemu ataupun ada rezeki kita jumpa akan datang, insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la may yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga berjaya untuk semua. Semoga berjaya untuk semua.